شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita rafa'kan kesyukuran Alhamdulillah, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan kita Islam sejak kita lahir lagi. Ibu dan ayah kita beragama Islam, maka Islamlah kita. Alhamdulillah, Islam kita dapat kita taat dan patuh pada perintahnya, dan kita tinggalkan segala larangan Allah. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang besar tu. Ada kekuatan untuk meninggalkan apa yang dilarang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, tapi rancangan Allah itu terlebih sempurna. Malah perancangan yang kita kata perancangan kita tu sebenarnya adalah perancangan Allah, daripada qada dan qadar daripada Allah. InsyaAllah pada hari ini, cantik hari ini, walaupun tidak dijadualkan hari ini, tapi kita masuk bab ataupun bab baru hari ini. Sepatutnya yang dijadualkan lah, tapi itulah nak buat macam mana kan. Maka kita sambung ni bab baru, bab mukadimah yang barulah, iaitu dalam masalah rukun kan. Rukun. Bab baru. Jadi meraihkan orang yang tak ada tu, kita cuba faham sikit lah berkaitan dengan rukun yang mungkin kita baca tu sikit lah. Kita nak raih juga orang yang tak ada. Jadi kita baca yang agak-agak, supaya kalau tinggal yang ni pun tak berapa nak rugi sangat. Tak berapa nak rugi. Rugi sikit lah. rugi tapi rugi sikit, tapi tak berapa nak rugi sangat. Iaitu kalau kita tengok bab rukun sembahyang, rukun. Kalau yang Rumi tu muka surat berapa belas lah? 15 kan? 15 rukun. Kitab Muniyatul Musalli, kitab yang sangat berkat. Kitab yang kita dah hampir 2 tahun. Tak sampai. Mungkin setahun lebih sikit. Setahun lebih kan? Mula-mula itu kita ceramah aja 3-4 bulan 2 tahun lepas. Asyik ceramah aja. Kemudian baru dipilih kitab ni, atas kerana yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Maka pihak AJK nak minta kitab ni, walaupun kitab ni ramai yang boleh ajar, ramai je. Cuma kitab ni yang special sikitnya, sebab saya dapat kitab ni daripada nasab, daripada keturunan, bukan sekadar dapat daripada sanad ilmu. Maksudnya ilmu daripada guru ke guru, daripada pengarang Syekh Daud ni, bukan semata-mata dapat daripada guru ke guru. Itu baguslah dapat tu. Tapi saya dapat juga daripada nasab, iaitu daripada darah ke darah. Daripada Syekh Daud ni. Maksudnya keturunan tu lah. Keturunan yang kita dah cerita awal-awal lagi tu, tahun lepas. Jadi kita masuk bab rukun sembahyang hari ni. Saya akan cuba mengurangkan sikit nak baca. Kalau boleh nak baca 2-3 baris je kalau yang Jawi tu. Kalau yang Rumi tu mungkin nak baca tak sampai 10 baris. Kalau boleh nak sekurang yang boleh. Tengoklah sejam. Kata pengarang, dan demikian lagi, setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan sembahyang tadi, seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah, maksudnya wajib tu, ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita dah bahas sebelum ni, sembahyang ni bukan sekadar buat sembahyang, bukan. Lakukan sembahyang bukan. Dia kena memelihara sembahyang dan mendirikan sembahyang, dua.
Memelihara itu yang susah tu. Mendiri juga susah. Yang paling senang sembahyang. Sembahyang. Buat sembahyang. Buat sembahyang. Mendiri kan susah. Wa aqimus salah. Itu yang susah. Aqim, mendirikan sembahyang itu susah. Maksud mendirikan tu sempurna segala syarat, rukun, luaran, zahir dan dalaman. Dari segi hati, dari segi fikiran, semua sembahyang. Kita biasa sembahyang luarannya kan. Banyak kali dah kita cerita sini, luarannya kita sembahyang, dalaman tak. Masuk dalaman tu apa? Ni. Kita akan lupa kita sedang sembahyang waktu tu. Kita akan lupa. Kita cuma baca secara automatik je keluar kat mulut kita, Fatihah ke, surah ke, rukuk ke, zikir ke, wirid ke, dia keluar automatik. Dalam fikiran kita tak ada. Mungkin fikiran kita balik rumah dalam ni. Mungkin pergi supermarket, macam-macam, cari kunci kereta hilang. Masa tu lah kita sembahyang. Dan luar nampak sembahyang, dan hati tu lagilah jauh. Hati nak mendirikan sembahyang lagilah jauh. Sebab dalam fikiran pun tak boleh. Kalau dalam fikiran dapat kawal, hati ada peluang nak kawal. Tapi dalam fikiran pun tak boleh kawal, hati tak payah nak sembang lah. Contohnya dalam kepala kita dapat kawal bagi orang awam ni, kita faham makna. Sekurang-kurangnya kita dapat kawal, aku faham setiap yang aku baca. Semua sentiasa dalam terjemahan dia. Sekurang-kurang. Walaupun itu bukan yang terbaik, tapi sekurang-kurang dah ada terjemahan dalam kepala kita satu-satu. Rabbighfirli. Ampunkan aku ya Allah. Warhamni. Kalau macam tu tak boleh lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Mana boleh. Jadi slow lah. Rabbi. Sebab dalam kepala nak ada sekali. Warhamni wajburni. Kalau macam tu sembahyang 15 minit lah. Kita tak sembahyang 15 minit, kita sembahyang 5 minit aja. Maknanya itu yang susah tu. Itu yang sangat susah. Kalau dalam kepala dah okey, hati waktu tu baru boleh. Dia sentiasa duduk dalam sembahyang. Hati itu. Jadi itu nama mendirikan sembahyang dan memelihara sembahyang. Mesti macam tu selalu setiap kali sembahyang. Itu lagi susah. Kadang-kadang kita ada time-time waktu-waktu tertentu malaikat rahmat banyak sangat ramai sangat dalam masjid dekat rumah kita. Sembahyang waktu tu khusyuk lah. Tapi kali tu je lah. 5 kali, 10 kali lagi, esok lusa dah sama balik macam dulu. Tiba-tiba je sebulan, 2 bulan, khusyuk balik. Dia akan datang benda tu. Dapat khusyuk balik. Sikit sekala. Itu bukan namanya memelihara. Yang masuk memelihara ni sentiasa istiqamah setiap kali. Itu yang susah lah. Sebab tu diguna perkataan orang yang memelihara sembahyang dan mendirikan sembahyang. Bukannya buat sembahyang. Bukannya sembahyang saja. Dan disebut juga kat sini, dia nak bagi kita faham seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya tak memadai sembahyang. Tak memadai ialah sembahyang. Sembahyang seperti yang disuruh. Nak sembahyang seperti yang disuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli, salat macam ni kau lihat aku sembahyang. Mana boleh dah, saya dah sebut dah sebelum ni, takut lupa, saya sebut balik. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni. Ra'aitu tengok. Tengok tu bila sebut tengok, orang tak tengok dengan mulut, orang tak tengok dengan telinga, tak tengok dengan hidung, orang tengok dengan mata. Tengok ada dua, tapi dalam bab ni tengok dengan mata lendir. Satu lagi tengok dengan mata hati, itu bukan, itu bab lain, bab tasawuf. Sembahyang kena tengok Nabi dengan mata lendir. Ra'aitumuni, tengok kau lihat aku sembahyang. Jadi sekarang ni kita nak sembahyang macam mana disuruh oleh Allah dan Rasul pula menterjemahkan maksud hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin tadi. Sembahyanglah kamu semua sembahyang fardu ni, maka Nabi terjemahkan, iaitu hafizu tadi tu, pelihara tadi adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau sembahyang macam ni kau lihat aku sembahyang. Yang kau lihat aku sembahyang macam itulah yang disuruhkan oleh Allah dalam Quran. Okey, boleh. Jadi kita tengoklah Nabi sembahyang. Sekarang nak sembahyang nak seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasul, macam mana? Nabi dah wafat. Macam mana nak tengok? Maka kita boleh tengok ataupun kita boleh tanya orang yang tengok Nabi sembahyang. Siapa yang tengok? Para sahabat. Tanya para sahabat. Tapi nak tanya macam mana? Para sahabat dah wafat lama, dah 1300, 1200 tahun lepas dah. Habis tu macam mana tu? Tanya orang yang pernah tanya sahabat. Maknanya anak-anak sahabat lah. Tabi'in ke tabi'in ke. Dia tanya sahabat, pernah tengok tak Nabi sembahyang? Pernah begini, sekian. Habis tu, diorang pun dah wafat, dah meninggal lama dah. Tanyalah kepada orang yang pernah tanya kepada orang yang tanya para sahabat. Jadi tanya. Makin sampai sekarang, ada beribu orang lah kena. Ribu macam banyak sangat kot. Boleh jadi juga sebab 1000 tahun lebih.
1000 tahun macam banyak sangat kot. Mungkin beratus, 400, 500 orang lah kena tanya. Dia punya tu. Tanya orang ni. Tanya orang yang orang tu pernah tanya orang, yang orang tu pernah tanya orang, dan orang tu pernah tanya orang, yang pernah tanya sahabat, yang mana sahabat tu tengok. Faham tak? Jadi macam mana nak tanya? Dua cara. Satu cara tanya. Kejap nak tanya. Pernah tengok Nabi sembahyang? Tak pernah tengok Nabi sembahyang, tapi aku pernah tanya kepada orang sampai 400 kali yang pernah tanya sahabat, yang mana sahabat pernah tengok bahawa sebenarnya sembahyang macam ni. Itu satu cara. Cara kedua yang ditulis dalam kitab. Samalah tu. Jadi nak tak nak, cara nak macam mana nak sembahyang yang seperti yang disuruh. Nampak ayat tu jelas, seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Nak tak nak kena belajar. Tak belajar, sembahyang kita sembahyang adat, sembahyang kita tak seperti yang disuruh. Silap-silap tak sah. Nak tak nak kena belajar. Sebab nak tengok ra'aitumuni dah tak boleh, maka ulama mengatakan maksud ra'aitumuni itu adalah alim tumuni, tahu. Nak tahu kena belajar. Hendaklah wajiblah ia hendaklah dengan maksud wajiblah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Masuk kita bab rukun. Sebelum ni kita dah bahas ta'rif sembahyang adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'it makhsusah. Aqwalun perkataan, wa af'alun dan perbuatan. Sembahyang adalah perkataan, maksudnya bacaan ni, perkataan yang keluar kat mulut, dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Yang syarat-syarat tertentu tu yang baru kita habis tu. Baru kita habis setahun lebih tu kita dah habis tu. Syarat-syarat tertentu tu lah yang bahawasanya syarat-syarat tu kena ada untuk sah sembahyang. Tapi ada juga dipanggil rukun, iaitu aqwalun wa af'alun tadi tu. Perkataan dan perbuatan tu dipanggil rukun. Jadi kita dapat faham kat sini apa sahaja yang diperlukan untuk menyempurnakan solat, wajib belajar sebelum menunaikan solat. Wajib belajar bab air. Air itu sembahyang ke? Kenapa wajib belajar bab air? Maksudnya air mutlak air itulah. Kenapa wajib belajar bab air? Sebab nak sembahyang. Bukan sebab lain. Kalau tidak pun, kalau bab air ni sebab nak menyucikan najis. Kenapa nak menyucikan najis? Biarlah najis ada. Sebab nak sembahyang. Jadi sebenarnya yang kita buat semua ni, yang kita belajar, yang kita rasa tak ada kena-mengena dengan sembahyang, tapi sebenarnya kerana nak sembahyang. Sebab sembahyang tu yang kita nak kena buat. Jadi kenapa kena belajar bab air mutlak? Sebab nak sembahyang kena ambil wuduk. Nak ambil wuduk syarat air mutlak. Walaupun seolah-olah bab air je pun tak ada kena-mengena pun dengan sembahyang. Ada. Kenapa belajar bab pakaian? Bab pakaian tu maksud aurat. Aurat nak tutup mana? Sebab nak sembahyang. Nak sembahyang kena tutup aurat. Nak tutup aurat kena pakai. Nak pakai kena pakai pakaian. Pakaian pula ada banyak jenis. Sebab tu kena belajar bab aurat. Yang kita dah bahas baru ni, bab aurat panjang lebar ni. Bab aurat. Nak kena belajar bab haid nifas. Ia ada kena mengena dengan sembahyang lagilah. Tapi ramai orang lelaki dan orang perempuan tak mengaji pun. Orang perempuan sendiri pun tak mengaji. Tak belajar pun. Bab tu rasa macam dah pandai aja. Tapi tak nak belajar. Sedangkan belajar bab haid nifas adalah belajar sembahyang. Belajar air pun belajar sembahyang. Belajar aurat pun belajar sembahyang. Belajar haid nifas pun belajar sembahyang. Ya. Kerana ketika haid dan nifas haram sembahyang. Ketika dia bukan haid dan nifas wajib sembahyang. Walaupun keluar darah. Yang dipanggil istiadah. Habis tu macam mana nak tentukan? Ada tentu namanya haid, ada namanya nifas, ada namanya istiadah. Nak tentukan tu macam mana? Sebab semuanya darah. Kalaulah haid warna merah, nifas warna hitam, istiadah warna biru. Oh senang. Tak payah belajar lah. Tengok warna biru je, sembahyang. Sebab istiadah. Tengok warna merah je, haid, tak payah sembahyang. Tapi dia tak macam tu. Semuanya warna merah, semuanya warna hitam. Kalau kata istiadah pun ada warna hitam, istiadah pun ada warna merah, istiadah pun ada warna koko, coklat, istiadah pun ada warna kuning, istiadah pun ada warna tanah. Semua ada warna yang sama. Dan haid juga ada warna hitam, haid juga ada warna merah, semua sama. Jadi bila darah tu keluar, macam mana nak tentukan? Kena belajar, kena mengaji. Bermaksud nak kena belajar haid nifas, nak belajar haid nifas kerana nak sembahyang. Jadi suruh anak sembahyang, suruh anak perempuan sembahyang, pergi sembahyang tu. Kena bukan suruh sekadar pergi sembahyang, bukan. Kena ajar dia wuduk. Anak perempuan kata 9, 10, 11 tahun ke, ataupun mungkin dah balik ke 12 tahun ke, pergi sembahyang. Maknanya bukan suruh sembahyang saja, kena suruh dia wuduk juga. Wuduk ajar tak?
Bila suruh saja tak terlepas tanggungjawab seorang ayah. Kalau hanya suruh anak sembahyang, lelaki pun sama, perempuan pun sama. Tapi perempuan dia lebih sikit. Suruh sembahyang, ajar tak bab wuduk. Kalau dia dah ada haid, ajar tak bab mandi wajib. Kalau dia dah haid, ajar tak bab ukur-ukur haid. Nanti kan dia sembahyang time salah macam mana? Jadi suruh bukan sekadar suruh. Jadi belajar bab hanifah juga kerana sebab dia menjadi syarat sah salat. Belajar bab najis, buat apa? Sebab nak sembahyang. Dekat sembahyang tu tak boleh ada najis, kalau dah tak sah. Macam itulah juga kalau kita jadi mana kita belajar bab-bab yang kita dah belajar, bab kiblat. Itu lagi dekat lah dengan kita kan. Kiblat memang nampak sangat terlalu dekat dengan sembahyang tu. Kalau bab kiblat, bab lain juga samalah. Bab yang kita duk habis setahun lebih dah baru habis bab syarat sah sembahyang tu. Jadi belajar bab masuk waktu sebab nak sembahyang lah. Belajar matahari sebab sembahyang. Belajar falak sebab sembahyang. Semua sebab sembahyang. Sebab nak sembahyang tu. Jadi jangan kita rasa nak belajar aku dulu tak sembahyang lah, tak pernah belajar apa sembahyang dulu. Sekarang ni dah rasa umur 40 lebih dah, lutut ni rasa macam dah longgar dah, sakit-sakit pinggang, baru sedar. Biasalah tu. Tak apa, janji sedar juga. Ni sampai ketua tak sedar tu yang sedih tu. Sampai ketua duk main mati pun atas Vespa tu, daripada muda duk main Vespa kalau orang Vespa sampai ketua. Yang itu kita tak nak. Ini tak, dah ada umur-umur dah agak-agak sakit situ sakit sini, sedar tak? Ya aku pun tak lama. Kawan-kawan dah start sorang mati kan. Aku tak lama. Dia ada kesedaran. Bila kesedaran, aku dulu banyak tak semayang, tak belajar semayang. Sekarang aku nak belajar semayang. Biasanya orang akan belajar apa dulu? Belajar apa? Belajar Fatihah, berdiri, rukuk, sujud, yang mana yang dirasa tu lah. Belajar tak air. Tak belajar sebab air mana ada kena-mengena dengan sembahyang. Silap-silap. Dia kata dia taubat, dia cuma belajar betulkan Fatihah, betulkan surah, tahiyat dan sebagainya, dan dia belajar rukun-rukun dari segi pergerakan, rukuk, sujud dan sebagainya. Tapi dia tak belajar bab air. Dia tak belajar bab najis. Sebab dia kata, aku dah tua. Apa kena-mengena najis dengan sembahyang? Silap besar. Silap-silap. Walaupun dia kata dia bertaubat, sembahyang dia semua tak sah sampai mati. Sebab maksud sembahyang adalah syarat dan rukun. Tu maksud sembahyang. Sempurnakan syarat dan rukun. Rukun mantap, syarat tak ada, tak guna. Tak guna. Bacaan tu bagus, tapi dari segi rukun tak sempurna, tak guna juga. Jadi kena sempurnakan syarat yang kita dah lepas lah. Dan bukan syarat aja, rukun pun kena sempurna juga. Ni yang rukun pun kena sempurnakan juga. Dan syarat-syarat tadi, sebagai kan saya sebut tadi kan, kalau boleh saya nak lambatkan sikit lah perjalanan baca tu sikit, supaya nak meraihkan orang yang tak ada tu. Jadi saya nak perlahankan sikit. Kalau baca nanti kan kesian orang yang tak ada tu kan. Saya kesian. Ada orang tak kesian. Ustaz terus kan, tak payah kesian kita. Nak macam mana? Ramai yang tak ada. Jadi wajib bab ni pun juga, jika kita nak serahkan kepada orang lain, wajib ajar. Contohnya bab tadi, bab air. Bab air tu tanggungjawab bapa. Untuk sediakan untuk isteri, untuk anak. Tanggungjawab bapa. Tapi bapa ni banyak kerja lain. Dia bayar bil aja, dan kadang air tu diuruskan oleh isteri. Dia wajib ajar isteri bab air. Sebab nanti kalau dia ambil wuduk nanti, kalau tak sah, sedangkan itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab seorang ayah. Bila tanggungjawab seorang ayah menyediakan air di dalam rumahnya, dia kena pastikan air itu bersih. Dia tak apa, dia belajar. Dia pun nak serah kat orang lain, serah kat isteri. Dia wajib ajar isteri. Tak nampak lagi. Kita tengok bab pakaian. Menyediakan pakaian, kewajipan ketua keluarga suami. Pakaian yang bersih untuk anak dan isteri sembahyang, kewajipan suami. Jadi bila macam tu, bila kewajipan suami boleh tak suruh isteri buat? Boleh. Dia pas. Awak, saya minta basuh kain. Saya nak keluar kerja. Kalau semua saya nak buat, kita kongsi-kongsi kerja lah. Maka kewajipan tanggungjawab seorang ayah, ketua keluarga, telah diberikan kepada orang lain, iaitu isteri dia. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Sebab kewajipan suruhan itu tak lawan hukum syarak. Allah dan Rasul tak kata pun isteri tak boleh, perempuan tak boleh basuh kain kan. Tak pun. Jadi dia tak lawan Allah dan Rasul. Jadi boleh follow lah. Kena ikut. Cuma oleh kerana tanggungjawab seorang suami menyediakan pakaian yang bersih untuk anak isteri dan sembahyang, dia kena ajar. Dia nak serah kat siapa tadi? Kat isteri. Dia kena ajar isteri berkaitan dengan najis.
Najis macam mana? Jenis najis ataupun pakaian ataupun kebersihan pakaian, macam mana cara nak basuh? Dia kena ajar. Ada ajar. Kalau tidak, mana jubah? Mana butang baju? Tu nak kahwin kan, butang baju kan? Mana jubah? Mana kain pelekat? Ada kat situ bang. Sedangkan kewajipan suami, ketua keluarga untuk sediakan, bukan sedialah, untuk basuh kain ni semua. Asal kewajipan ketua rumah lah, ketua keluarga. Tapi dia boleh bagi, boleh, tak ada masalah, bagilah tanggungjawab tu kat isteri, boleh. Tapi dia ajar tak isteri tu basuh kain? Akhir sekali macam mana? Dia letak, isteri ni tak belajar, suami tahu. Dan itu tanggungjawab dia. Dia letak, dia campur, itu ada najis, ada wak najis hukmi, najis tak hukmi, semua dan sebagainya. Maka dia telah menyerahkan tugas kepada orang lain yang mana orang tu bukan selayaknya. Maka salahlah orang yang serah. Kita serah kita serah tampuk kepimpinan negara kat orang salah pun jahanam negara. Sama, tu besar. Ni kecil, negara kecil dalam rumah. Serah salah tampuk kepimpinan, salah serah dekat dalam ketua kampung pun jahanam kampung. Serah dekat pengurusan surau yang orang salah orang pun jahanam surau masjid. Ya, kalau dalam rumah jahanam juga. Dia serah kepada orang yang tak mampu nak buat, yang tak ada ilmu, iaitu isteri dia, kerana dia tak ajar. Jadi kalau nak serah, dia kena ajar. Yang wajib sediakan makanan suami. Untuk anak dan isteri, suami wajib sediakan makanan. Tapi suami boleh suruh isteri awak masak, boleh. Sebab suruh isteri masak tak melawan Allah dan Rasul. Kalau suami suruh buat benda yang melawan Allah dan Rasul, baru tak payah ikut kan. Suruh masak tu okey, tak ada masalah. Malah itu sebagai khidmat yang besar pahala, boleh. Tapi dia wajib ajar, suami wajib ajar isteri macam mana nak sucikan makanan tu. Darah tu nak basuh macam mana, ikan tu nak siang macam mana. Bukan dari segi cara siang, belah ada berapa belah macam ni, apa dia panggil tu, sebelum nak garamkan tu dia buat macam tu kan, sikit. Bukan dari segi tu. Dari segi kalau dah buang perut nak kena buang ke tidak. Kalau perut tak buang macam mana? Ikan bilis nak kena kopek satu-satu ke tidak? Tu kena ajar tu. Kalau kata nak basuh banyak darah, nak basuh berapa lama sampai darah ada, sampai darah kering ke, sampai nak kena perah ke daging tadi, ataupun kalau ikan tu cara nak basuh macam mana? Adakah basuh cucur, basuh rendam aja ke memadai? Kalau nak basuh telur macam mana? Satu. Kalau nak basuh beras macam mana? Tiba-tiba ada bubuk terapung. Bila cakap macam tu, alamak, macam baru terasa lah. Kalau tiba-tiba tengah basuh, bubuk naik. Okey, buang, selesai. Tiba-tiba tengah nak makan, tengok ada bubuk 2-3 ekor. Biasa lah tu, memang tempat rumah dia. Macam mana nak buat? Kena ajar isteri tu. Sebab tu tanggungjawab suami bagi anak isteri makan. Bukan suruh masak bukan tanggungjawab isteri. Tapi isteri suruh, jadi wajib lah. Suami suruh, jadi isteri jadi wajib lah. Asal tak wajib. Asal semua suami. Bila suami suruh, jadi wajib. Dengan syarat yang disuruh tu masih lagi dalam syariat. Sekarang bila suruh orang, maka kena ajar dia. Ajar dia mop tak? Sebab membersihkan rumah tanggungjawab ketua keluarga, bukan tanggungjawab isteri. Tapi kenapa isteri selalu duk mop? Sebab suami suruh, wajib buat. Dah suami suruh, wajib buat. Mop tak salah dari segi hukum syarak. Salah? Tak salah. Okey, kena ajar. Kalau ada tak cicak, boleh ke? Banyak tak cicak belah sana. Mop sekali, rendam, mop. Habis satu rumah bernajis. Dia semayang atas tu, semayang dia tak sah. Adakah dia dimaafkan? Tak, maaf. Sebab dia serahkan tugas kepada orang yang tak layak, iaitu isteri dia. Nak serahkan tugas, pastikan dia kena ajar. Alah, sama je. Dalam negara, dalam negeri, dalam dalam pekerjaan, dalam syarikat, boleh. Dia tak reti pun kita lantik dia jadi manager, pengurus. Memang dia urus semua. Kena lantikan kita nak suruh orang buat tu, pastikan kita kena ajar dia supaya kita sembahyang nanti suci tadi semua mengikut hukum syarak. Tiba-tiba setelah dia ajar, dia buat juga. Kita tak tahu, kita pakai, sedangkan baju kita bernajis, sedangkan makanan kita tu bernajis, dengan maksud salah cara basuh. Dia main rendang macam tu aja, dia tak cucur betul-betul. Maka makan kita tadi tu dimaafkan sebab kita dah ajar. Tapi kalau kita tak ajar, sebab itu tanggungjawab lelaki. Nak serah kenalah ajar. Macam itulah juga nak serah kat maid. Sini ada orang gaji maid lah kan. Kat Pahang ni ada kot, takkan tak ada. Adalah kot.
Mungkin kat sini ada yang ada maid kat rumah. Ada pun senyap-senyap kot. Mana boleh ni tak? Kalau ada pun, dia suruh maid dia buat apa? Maid kan? Boleh faham maid. Maid ke apa tu? Maid tu orang gaji lah. Orang yang ada duit sikit. Suami dia kata, awak duk masak apa semua. Lepas lah awak masak. Lepas tu bila awak masak, bau ikan kering, bau bawang. Macam ni lah. Saya buat keluar duit. Berapa ribu. Kita cari maid untuk buat kerja-kerja rumah. Awak layan saya. Boleh tak? Alright. Memang lagi isteri suka. Okay, tak ada masalah. Kadang-kadang dia suruh basuh baju kemas rumah saja. Kadang-kadang dia suruh masak sekali. Nak serah dekat orang gaji, pastikan ajar. Bukan ajar lipat. Jangan lupa je yang lipat tu letak almari tu. Yang ni letak almari tu. Bukan tu je nak kena ajar. Nak kena ajar juga. Masuk nanti dalam mesin basuh tu macam mana nak buat. Kalau tengah-tengah masuk, tiba-tiba anak baby kita yang kecil ada dalam dia pakai diapers dia, masa terbuang tu ada seketul besar ni, najis dia lekat dekat seluar. Masa dia masuk semua sekali dengan jubah kita tu timbul satu. Tengok kiri kanan tak ada, tuang macam tu je ke, kena ajar dia. Dia tu siapa? Dia maid tadi tu. Lepas tu nak makan, dia sedia kita makan. Kita kena ajar dia. Kalau nak basuh ayam macam ni ya, masalahnya basuh ayam pun kita tak belajar. Kita nak ajar dia macam mana? Basuh ayam jangan main gendam-gendam macam ni ya. Kalau nak macam ni gendam, lepas tu letak dalam bekas berlubang-lubang, lepas tu cucur kat atas je. Jangan main gendam-gendam. Saya pernah tengok maid tu, Datuk ajak datang rumah dia makan. Kebetulan sampai tu awal sikit, dia tengah goreng ikan. Saya masuk ke dapur dia nak basuh tangan. Saya tengok dekat dalam sinki dia ada ayam. Ayam tu dia baru belilah. Dia letak, dia buka air masuk dalam tu. Air masuk dalam tu dan penuh lah besen dia dalam sinki tu. Kemudian ayam tu duduk ada dalam tu lah. Lepas tu darah tu keluar lah, ada lah warna merah-merah jambu macam tu. Dia ambil kat tepi, dia kata ini masakan baru pak, dia kata masakan baru. Pak Ustaz, dia panggil Pak Ustaz. Masakan baru Pak Ustaz, cara maksudnya resepi baru. Dia ambil daripada situ, dia basuh macam tu, dia ambil, dia golek dekat macam tepung apa, lepas tu dia letak macam garam ke apa tak tahu, lepas tu dia golek 2-3 lapis. Lepas tu, saya bukan nak bahas yang resepi dia tu. Nak cerita pasal dia ambil daripada mana tu. Daripada dalam bekas, yang mana dia bubuh semua dalam bekas tu, dia buah air bertakung. Ambil, alamak. Masak, goreng, sedap. Sebab dia ada tu tepung jagung, tepung apa tah. Yang lapik-lapik tu yang special sikit. Mula-mula lapik pertama tepung jagung. Lepas tu dia letak macam perasa-perasa apa. Lepas tu lapik kedua tepung beras. Ya kot, tak tahu aku memang hantai je ni. Ada tiga kali dia golek. Ini lagi sedap daripada KFC Pak Ustaz, dia kata. Memang sedap Padahal dia tak ajar. Dia kena ajar. Nak serah tugas tu kat siapa kena ajar. Mop kena ajar. Nanti kalau ada air anak saya kencing kat sini, jangan main mop saja, buat macam ni. Ambil air lalu dan sebagainya, hilangkan air dan sebagainya lah. Yang kita dah bahas dah juga sebelum ni. Jadi bila macam tu, adakah dia dimaafkan? Tak, maaf. Makan tu makan haram, senang kita. Makan najis. Habis kalau dah ajar dia buat juga, tak nampak. Rufi'al qalam an salas. Dia angkatkan pena, 3 keadaan. Antara satu keadaannya, tak tahu. Kita dah ajar, dia buat juga. Dia malah. Dia makan gaji je. Jadi dia buat lah. Kita tak ada dia buat, itu dia punya pasal. Kita tak berdosa. Sebab kita dah ajar. Dah arah dia buat sekian. Jadi, bukan sekadar orang gaji. Bukan orang gaji. Anak kita ke, isteri ke, wajib ajar dia apa yang kita nak serah tugas kat dia. Wajib ajar berkaitan dengan najis. Jika nak suruh dia basuh pakaian kita yang kita nak buat sembahyang. Wajib ajar dia cara membasuh najis dekat bahan mentah jika kita nak suruh dia masak. Wajib ajar dia berkaitan dengan air mutlak, air sebagainya jika kita nak suruh dia sediakan air untuk kita mandi wajib dan sebagainya. Tapi kalau tidak, memang daripada paip, tak apa, tak payahlah ajar yang itu. Habis tu banyak lagi bab-bab lain. Nak simpan air, awak simpan air sebab esok tak ada air. Dah datang surat kata kena simpan air, esok tak ada air. Jadi dia pun simpan dalam bekal-bekal besar. Ajar tak dia macam mana cara nak simpan? Ke main simpan je lah. Macam mana kalau bercampur terpercik dan sebagainya. Tu sikit lah. Saya panjang saja je tu. Berapa ramai yang hanya lap je, muntah bayi. Yang mana kerja jaga baby tu, anak tu suami. Malah tak wajib pun isteri tu bagi susu. Tak wajib.
Takkan lah. Jangan cerita takkan, cerita hukum. Hukum dia straight. Lepas tu buat lah yang bagusnya. Janganlah berkira dengan anak nak bagi susu pun. Ni hukum. Bukan tak wajib atas mak bagi susu kat anak. Tidak. Sebab tu ayah ni boleh je bagi susu, bukan susu ayah tu lah, susu orang lain. Susu maksudnya, pernah dengar tak anak susuan ni? Zaman Nabi dulu kenapa anak susuan ni tu zaman Nabi dulu selalu berlaku perkara tu? Memang boleh. Dia upah orang, aku bayar kau sekian, ni anak aku, engkau bagi dia susu sampai kenyang. Tu nafkah yang wajib diberi oleh ayah kepada anak. Bukan susu isteri je, tak. Susu orang lain pun boleh. Ataupun nak bagi susu lembu pun boleh. Susu lembu boleh. Jadi bila dia suruh isteri susu bagi, minum susu, lepas tu muntah, kita panggil jeluak. Sini panggil jeluak. Jeluak ni sampai umur berapa? Umur 60 dia panggil jeluak tak? Abang Haji jeluak. Tak boleh jam. Umur 2 tahun kot. Lebih tak, dia jeluak ni muntah. Dia minum keluar, muntah. Rasanya 2 tahun kot. Kalau dah 3 tahun tu kita tak panggil jeluak dah kot. Kita panggil muntah lah. Dari segi istilah je. Keluar. Yang mana bila kita tengok keluar tu dia dah minum susu sejam ke 2 jam ke, keluar tu masam, bau, puk ada kat bawah. Kena baju. Ada dekat bawah, dekat lantai. Mop aja ke? Jika mop aja, semayang kat situ tak sah. Kalau ada sejadah tak apa. Kalau masa keluar daripada toilet, kaki basah, pijak kat kawasan tu. Sedangkan dia dah mop, dah tak ada bau dah, wangi lagi, tapi tak lalu air mutlak. Maka dia tetap dia panggil najis hukmi. Kena ajar pula najis aini, najis hukmi macam mana. Kaki basah, pijak kat situ, berpindah dekat kaki. Dia pun semayang, walaupun dekat ada sejadah ada semayang, tapi kat kaki dia dah najis hukmi. Yang dihukum najis, tapi najis tu dah tak ada. Sebab jeluak tadi atau muntah tadi, yang dah masam, yang dah bau masam. Kalau yang tak bau masam pun, ulama khilaf lagi. Kalau bau segar kan, maksudnya bau susu segar tu, bau segar lagi, tak bau masam, ulama khilaf kata, ada yang kata masih lagi suci. Yang ni yang dah sejam, dah masuk perut, maidah dia panggil, maidah daripada perut sampai keluar dah. Bahawa ramai main mop je. Siapa mop? Tak kisahlah siapa mop pun. Tapi untuk menyerahkan tugas kepada seseorang, kena ajar dia. Kalau tidak, sembahyang kita tak sah dan tidak dimaafkan bagi kita lah. Bagi kita. Saya saja je panjangkan tu. Minta panjang pun sampai macam tu. Maka erti rukun sembahyang itu, maksud rukun sembahyang rukun ni apa? Ibarat daripada sukunya. Yang ia kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyah ni hakikatnya. Maka erti rukun sembahyang itu ibarat seumpama sukunya. Macam mana? Yang ia kejadian yang masuk dalam mahiyahnya, hakikatnya. Ni rukun macam ni. Syarat, kita ambil faham syarat dulu. Syarat dia bukan sembahyang. Syarat sah yang kita dah belajar ada 9 tu. Sebenarnya 8 je. 9 tu bergerak tu kan. Bergerak 8 lah sebenarnya. Syarat sembahyang, syarat sah sembahyang, dia bukan sembahyang. Tapi tak ada dia, tak sah sembahyang. Untuk mudah kita ambil contoh wuduk. Wuduk bukan sembahyang. Wuduk lah. Tapi tak ada wuduk, tak sah sembahyang. Mandi wajib bukan sembahyang. Mandi wajib lah. Tapi kalau tak mandi wajib, tak sah sembahyang. Najis, suci daripada najis. Suci daripada najis bukan sembahyang. Tapi kalau tak suci daripada najis, tak sah sembahyang. Kita dapat faham syarat ni, dia bukan sembahyang tu. Tapi tak ada dia, tak sah sembahyang. Tapi dia bukan sembahyang. Rukun sebaliknya. Rukun, dia adalah sembahyang tu. Kalau bahasa lain kata, syarat duduk di luar, rukun duduk di dalam. Tu dia kata, maksud ibarat daripada sukunya tu. Satu juzuk sembahyang tu. Perbuatan sembahyang, bacaan sembahyang, itu namanya rukun. Yang mana tanpa buat yang rukun tadi tak sah sembahyang. Habis syarat, tak buat pun tak sah juga. Tak ambil wuduk pun tak sah juga. Ya, tapi dia bukan rukun. Sebab apa dia bukan rukun? Sebab dia bukan sembahyang. Dia duduk luar, iaitu wuduk. Jadi syarat duduk di luar, rukun dia duduk di dalam sembahyang. Persamaannya adalah tak ada syarat, tak sah sembahyang. Tak ada rukun, tak sah sembahyang juga. Tu beza di antara syarat dengan rukun. Jadi dikatakan kat sini, ibarat daripada sukunya atau satu juzuknya. Jadi kita tengok bangun, duduk, rukuk, baca setertentu, itu sembahyang.
Tapi jangan lupa, ada juga satu lagi sembahyang yang namanya syarat. Wudu, tu sembahyang juga. Mandi wajib, suci pada haid dan nifas, itu pun dipanggil suci pada najis. Itu dipanggil sembahyang juga. Cuma sembahyang yang bukan perbuatan sembahyang. Rukun dia adalah perbuatan sembahyang itu sendiri. Jadi kadang-kadang dipanggil fardu pun ada, boleh juga. Mufradat fardu. Rukun dengan fardu ni lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kadang-kadang kita panggil fardu sembahyang, iaitu rukuk adalah fardu. Wajib lah, fardu tu wajib. Rukun tu wajib. Syarat juga wajib. Tapi syarat duduk di luar sembahyang. Rukun duduk dalam sembahyang. Perbuatan sembahyang, fardu sama juga. Fardu juga perbuatan sembahyang. Perbuatan sesuatu tu. Bezanya macam ni. Sedikit perbezaan di antara fardu dengan rukun. Fardu dengan rukun makna sama, iaitu perbuatan ibadah tu. Bezanya dari segi istilah lah. Rukun dia tak boleh berhenti untuk buat benda lain, fardu boleh berhenti. Contohnya, kita tak panggil rukun wuduk ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan, kan? Itu dia panggil rukun wuduk. Kita tak panggil rukun wuduk. Boleh nak panggil. Kita tak panggil rukun wuduk, kita panggil fardu wuduk. Tapi kita juga tak panggil rukuk adalah fardu sembahyang, sujud adalah fardu sembahyang. Memang dia fardu, memang dia wajib, tapi kita tak panggil, kita tak sebut macam tu. Kita panggil rukuk adalah rukun sembahyang, sujud adalah rukun sembahyang. Kenapa beza dua? Bezanya wuduk dipanggil fardu wuduk, salah satunya adalah basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, basuh kaki, kan? Jadi kenapa panggil fardu? Sebab lepas basuh muka dia boleh buat benda lain. Lepas basuh tangan dia boleh buat jawab telefon dulu. Habis jawab telefon dia sambung sapu kepala, boleh. Dia lepas sapu kepala pergi makan nasi dulu. Lepas makan nasi sambung basuh kaki, boleh. Sebab tu dia panggil fardu, iaitu boleh dicerai-ceraikan. Rukun tak boleh buat macam tu. Rukun, lapar pergi makan, batal. Tu je bezanya. Kedua-duanya wajib. Fardu biasanya digunakan bagi satu ibadah dan dia boleh cerai-cerai, tunggu kejap, boleh cerai-cerai. Sedangkan rukun sama juga, macam fardu juga, tapi dia tak boleh cerai-cerai. Itu dari segi istilah sikit lah. Okey, yang masuk di dalam mahiyahnya, yang masuk dalam hakikat sembahyang tu, perbuatan diri sembahyang. Diri sembahyang adalah berdiri. Ini diri sembahyang dia panggil. Intidal, sujud, itu dia panggil diri sembahyang. Syarat dia tak panggil diri sembahyang, dia duduk luar. Tapi tetap penting juga, iaitu tak ada dia tak sah juga. Okey, dan tiada dapat dijabarkan. Tu dijabarkan tu. Dan tiada dapat dijabar. Yang ada Jawi lah, yang Rumi memang ditulis jabar kot. Dijabarkan rukun yang tinggal itu dengan sujud sahwi dan segala sunatnya. Dijabarkan. Ada tak dalam kurungan ke apa tulis apa jabar? Tak ada. Jabar juga. Oh, dia tulis dalam kurungan digantikan. Tak dalam kurungan dalam kitab tu. Kan. Oh. Dijabar ni digantikan. Boleh. Boleh terimalah. Iaitu tiada dapat dijabarkan rukun yang tinggal itu dengan sujud sahwi dan segala sunatnya. Maknanya rukun sembahyang tak dapat diganti. Sebenarnya jabar ni boleh kata-kata diganti, kita boleh. Ditampung boleh juga. Ditampung. Sebab tampung lebih sesuai daripada ganti. Tapi ganti pun boleh lah. Okey? Ditampung, ditempel, boleh juga. Digabung, boleh juga. Digabungkan, jabar ni. Dicukupkan, tu digantikan dicukupkan, adik-beradik tu. Disambungkan, boleh juga. Dilengkapkan atau menjadi pelengkap, boleh juga jabar ni. Yang asal perkataan jabar ni, kenapa diguna perkataan ni? Al-Jabbar. Al-Jabbar apa? Al-Jabbar. Al-Jabbar. Ditampal. Iyalah, sebut dah tadi ditampal. Tapi saya nak kata Al-Jabbar tu apa? Al-Jabbar tu. Al-Jabbar tu adalah Asmaul Husna dia tu. Al-Jabbar. Jabbar ni kalau kita tengok kan, pernah dengar Algebra? Algebra. Pernah kan? Dia daripada rekaan seorang ulama yang hebat nama Al-Khawarizmi. Daripada Al-Jabbar lah. Tapi bab tu kita masuk bab sejarah lain kali. Kita mengaji kat Kitab Musalli. Saya nak beritahu je. Algebra tu Al-Jabbar lah. Orang Islam memang hebat-hebat. Banyak yang hebat-hebat.
Cuma orang putih ambil, dia serang negara tu ke, dia ambil ilmu tu, dia tukar bahasa dia, lepas tu dia kata dia punya. Tapi ada istilah-istilah tertentu dia tak boleh juga nak tukar, dia terpaksa juga guna. Jadi kita dapat detect kat situ, kita dapat Al-Jabbar ni asalnya Al-Jabra tu asalnya daripada Al-Jabbar lah. Pelik, ada tak bahasa orang putih Al-Jabra? Kita dengar pun kita, bukan bahasa orang putih ni. Al-Jabra ni bahasa Arab ni, Jabbar. Bila-bila saya cerita lah tu, banyak gantung kat ni, tinggal bila-bila nanti kan jadi cerita pula. Jadi meninggalkan rukun dengan sengaja, meninggalkan rukun, dia tak boleh ditampung dengan sujud sahwi ataupun dengan apa-apa sujud sekalipun. Dan malah dia tak boleh diganti dengan rukun pun tak boleh, kecuali itu juga kena buat juga. Contohnya dia tinggal rukuk, dia kata tak apalah aku sujud 3 kali. Yang ketiga tu aku nak ganti rukun sebab sujud wajib, rukun, rukuk juga rukun, sama-sama rukun kan, aku ganti lah 3 kali sujud. Tak boleh juga. Nak ganti dengan rukun pun tak boleh, nak ganti dengan sunat lagi tak boleh. Tak boleh ganti apa rukun ni. Dia kena buat juga yang mana dia tinggal. Dia tinggal rukuk, dia kena kembali kepada rukuk yang dia tinggal. Tak boleh diganti. Malah tak boleh ganti dengan sujud sahwi sekalipun. Tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Tu dia kata sebelah sini. Dan lebih-lebih lagi sunat-sunat yang lain. Tak apalah aku baca surah nanti, aku baca panjang sikit lah. Panjang sikit sebab nak ganti. Tadi sujud sekali. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh digantikan dengan apa-apa. Malah nak ganti dengan rukun pun tak boleh. Tapi hanya boleh diganti, bukan diganti, disambung balik dengan yang ditinggal tu. Terus sambung situ balik. Yang lain tak boleh. Itu dipanggil rukun yang tinggal itu dengan sujud sahwi. Tidak dapat dijabarkan. Itu maksud jabar. Maka barang yang dijabarkan, betul, jabar, sedap sikit. Barang yang dijabarkan dengan sujud sahwi, dengan sujud, maksud sujud sahwi tu, daripadanya sunat abad. Sunat abad yang boleh dijabar, ditampung dengan sujud sahwi, dia kata. Rukun tak boleh. Dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi dinamakan sunat hay'ah. Kadang-kadang kita tulis hay'at ta. Maksudnya banyak sunat hay'ah jadi hay'at. Hay'ah tu satu sunat. Jadi kalau sunat hay'ah seolah-olah macam ada satu sunat je. Satu sunat hay'ah. Sedangkan sunat hay'ah ni ada 500. Sunat hay'ah ada 500. Sunat dalam sembahyang hay'ah ada 500. Nak belajar. Saya belajar tu pening kepala rasanya. Bukan pening sebab susah. Banyak. Bila nak habis ni? Bila nak habis ni? 500 sunat hay'ah. Angkat tangan macam tu, tangan bukan macam ni, macam ni, tangan macam ni sikit, renggangkan sikit, macam tu, satu macam tahiyat ni, lipat tu sikit, lipat pula ada cara je. Tahiyat, angkat jari, angkat waktu bila, angkat ketika tahiyat tu, ni duduk kat mana, ni duduk kat mana, ini memang angkat lah, angkat pula macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Ada orang macam ni jentik kalau jumpa yang tu. Okey, lepas tu yang ni pula duduk kat sini ke, duduk kat sini ke, macam ni, ada macam ni. Duduk kat sini, macam ni. Duduk macam ni, ni. Macam, duduk macam ni ke, duduk macam ni. 500. 500. Sunat hay'ah. Sunat abad ada 21. Hai, sunat hay'ah kan ada 2, sebenarnya ada 21. Kita akan masuk bab tu nanti. Kita rasa ada 2, sebenarnya ada 21 sunat abad ni. Okey, jadi maka barang yang dijabar dengan sujud sahwi adalah sunat abad. Dia kata kat sini maksud boleh, yang boleh sujud sahwi ni sunat abad. Jadi dengan maksud sujud sahwi ni sunat lah, bukan wajib. Tapi jangan lupa sujud sahwi kadang-kadang secara umum dia sunat. Tak buat sujud sahwi pun sah sembahyang. Tapi kadang-kadang dia jadi wajib sujud sahwi bila dia jadi makmum. Bila dia jadi makmum, sujud sahwi adalah wajib bagi makmum jika imam sujud sahwi. Jangan kata sujud sahwi sunat, imam buat salah ke apa ke, tiba-tiba imam sujud sahwi, patutnya nak salam lah, tapi imam sujud sahwi. Aku tak buat salah, apa sebab pula aku nak sujud sahwi? Imam sujud sahwi lah, dia tak ikut, batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Sebab sujud sahwi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakannya sunat. Tak buat pun tak apa, tapi kadang-kadang wajib. Kadang-kadang wajib. Walaupun dia tak tahu kenapa imam tu sujud sahwi. Kenapa imam tiba-tiba nampak 4 rakaat dah sempurna, tiba-tiba sujud sahwi. Walaupun wajib makmum ikut. Imam sujud sahwi tu sunat. Tak tahulah apa dia buat masalah, tapi sunat. Makmum sujud sahwi jadi wajib. Walaupun dia tak tahu apa salah. Malah makmum masbuk sekalipun.
Dia tak tahu apa cerita. Dia masuk-masuk basuh kaki dah. Kita tengok Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Allah dah lambat dah aku. Masuk-masuk dah tahiyat akhir. Dia pun Allahu Akbar. Lepas tu buat apa? Takkan baca Fatihah kan? Kena turun terus kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allahu Akbar. Buka Assalamualaikum. Tengok-tengok imam sujud. Dia kata, aku tak tahu. Aku baru sampai. Apa hal memang aku tak tahu tadi? Aku nak bangun ke? Aku nak duduk lah. Batas sembahyang. Walaupun dia baru sampai. Batas sembahyang dia. Dia kena sujud juga. Bagi makmum, wajib sujud sahwi. Kita akan masuk bab tu nantilah. Lebih kurang dalam 2 tahun lagi insyaAllah sampai bab tu. Lambat jauh lagi weh. Saya saja selit-selit nak bagi je sikit-sikit. Sikit-sikit je. Jadi meninggalkan sujud sahwi tak ada masalah. Tapi rugilah. Sebab tu dia panggil dijabar, ditampungkan. Bagi imam, bagi solat seorang, ya, sunat. Tak ada pun wajib sujud sahwi. Tapi bagi makmum, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib, bergantung kepada keadaan. Dan kalau meninggalkan sunat hai'ah, tadi terlupa subhana rabbiyal a'la tadi 3 kali, buat 2 kali je, Allah lupa, sujud sahwi, batal juga. Tadi terlupa nak angkat tangan, sujud sami'allahu liman hamidah, lupa nak angkat tangan, alamak, sujud sahwi, batal. Apa lagi? Dia nak baca, dia terlupa baca surah rakaat pertama, terus rukuk, sujud sahwi, batal. Tak boleh sujud sahwi. Hanya boleh sujud sahwi sunat ab'ad aja. Sunat hai'ah tak boleh sujud sahwi. Nak bagi tahu kat sini, besar tak sunat ab'ad? Secara umum sunat ab'ad kunut dengan tahiyat awal. Secara umum lah. Maksudnya dia lebih, ada 21. Tak apa, itu lain kali tersebut. Jadi besar tak sunat ab'ad? Mana besar pada sunat hai'ah? Besar sunat ab'ad lah. Dengan meninggalkan kunut dan tahiyat awal, meninggalkan sunat ab'ad, disunatkan, tak wajib pun, disunatkan untuk sujud sahwi. Maknanya besar lah. Sehingga kan disuruh untuk tampung, disuruh untuk sujud sahwi bagi menampung kecacatan tadi. Maknanya tidak tahiyat ataupun kunut, cacat sembahyang dia kan. Dan kita dah bahas sebelum ni, diumpamakan Syekh Daud umpamakan kalau tak buat sunat ab'ad ni macam kalau orang tu macam tak ada tangan, tak ada kaki. Kalau ingat lagi lah, dalam kitab kita baru je, taklah baru sangat. Diumpamakan orang yang tidak buat sunat hai'ah dalam kitab kita, seumpama dia kata tak ada aksesori. Tak ada aksesori macam mana? Tak ada kening, hidung straight, mulut tak ada ni, apa lagi? Rambut tak ada. Kalau tangan tak ada kedut ni aksesori dia panggil. Aksesori. Cuba bayangkan tangan kita kalau tak ada ni kedut ni. Weh, seram weh. Seram. Cuba bayangkan kalau tangan tak ada ni, tak ada garis ni. Kosong je. Ni tik ke apa ni? Seram. Kalau ni tak ada kening, tak ada semua bulu ni, semua tak ada. Mula macam ni. Dia tak ada yang merah ni, dia macam ni straight je. Hidung pula straight. Aksesori ni semua ni. Seram. Macam tu lah orang sembahyang tak banyak dia tinggal sunat hai'ah. Seram macam tu lah sembahyang dia. Sunat hai'ah, sunat yang selalu orang tinggal tu lah. Amin malas. Amin tu kan sunat hai'ah je. Amin. Auzubillah malas. Wajah tu malas. Apa lagi? Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar tu malas ketika rukuk. Sebut kat mulut, Dia sunat je. Takbiratul ihram yang rukun. Sami Allahu liman hamidah malas. Rabbana lakal hamd malas. Subhana rabbiyal a'la malas. Subhanallah azim malas. Semua tu sunat hai'ah. Letak pula kaki iftirash tawarruk malas. Sunat aja pun. Ialah semua hai'ah. Kalau orang, Allah, lagi banyak dia tak buat, lagi seram tengok dia sembahyang. Macam orang. Jadi sunat ab'ad, besarnya sunat ab'ad, sehingga kan kalau tinggal kunut dengan tahiyat awal, tinggal sunat sujud sahwi. Nak bagi tahu besarnya sunat ab'ad. Itu satu segi. Itu dari segi fiqh. Dari segi fiqh, rukun, sunat ab'ad, sunat hai'at. Kalau mazhab Hanafi dia lain sikit. Rukun, wajibat dia panggil. Wajib, sunat hai'ah. Mazhab Hanafi lain. Dia tak ada sunat ab'ad. Tak ada. Dia ada wajibat, wajib. Iaitu yang kita sunat ab'ad, tahiyat kita, tahiyat awal kita, kunut kita ni pada mazhab, sebahagian daripada mazhab Hanafi, dia adalah wajibat. Dia bukan tak sampai tahap rukun, tapi dia tahap wajib. Itu mazhab Hanafi lah. Dan kalau kita tengok, kita pun ada rukun, wajib ada juga. Masa haji kita, hanya waktu haji je kita ada. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak. Semua ibadah dia ada wajib,
ada yang fardu kita panggil, dan ada yang wajib. Contohnya semayang, kita ada 5 waktu semayang, 5 waktu sehari semalam. Dan fardu dengan wajib bagi kita sama kan. Fardu tu solat fardu 5 waktu, solat wajib 5 waktu sama. Mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi fardu ada 5, wajib ada 1. Solat witir, siapa tak solat witir berdosa. Tapi tak sampai tahap fardu, tak sampai tahap macam solat 5 waktu, tak sampai, dia bawah sikit. Tapi namanya fardu. Kat sini nak bagi tahu mazhab Hanafi dia beza sikit. Mazhab Syafi'i dia ada sunat abaat, mazhab Hanafi dia tak ada sunat abaat. Sunat abaat tu jadi wajibat. Cuma meninggalkan wajib tak batal sembahyang. Sama, tapi kena bayar dam. Itu kalau kalau haji kan. Dia maksudnya dia tak meninggalkan wajib, tak batal sembahyang. Mazhab Hanafi ni, tapi sunat sujud sahwi. Dia gitu. Beza sikit itu. Jadi dari segi fiqh, sunat abaat lebih besar daripada sunat hayat. Dari segi fiqh. Rukun nombor 1, sunat abaat nombor 2, sunat hayat nombor 3. Itu dari segi fiqh. Kita punya kitab fiqh tasawuf, kena masuk tasawuf sikit. Kalau tidak tak sampai. Baik mengaji kitab lain, kitab sulam ke, kifayah ke, sabilal ke, sebab tak masuk langsung. Itu memang fiqh tu lain. Apa tasawufnya? Tasawufnya sunat hayat lebih besar daripada sunat abaat. Sunat hayat lebih besar daripada sunat abaat. Jadi jangan tinggal sunat hayat. Sunat abaat tinggal pun okey. Macam itulah. Apa pelik Apa pelik ni? Okey. Kalau tinggal sunat abaat, boleh tak nak cover balik? Nak tampung, nak cover balik lah. Nak tampal balik. Nak tampung balik. Boleh dengan sujud sahwi. Kalau tinggal sunat hayat, boleh tak? Tiada gantinya. Tinggal je sunat hayat, tak ada ganti dah. Patah tumbuh, tak ganti-ganti. Tapi sunat abaat, tak buat, boleh ganti nanti sebelum salam. Sunat hayat, tak buat, tak boleh ganti. Malah nak ganti batal. Maksud nak ganti tu dengan sujud sahwi batal. Malah tidak disunatkan pun. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, dia tak buat. Sujud yang kedua 6 kali, tak sunat pun. Tetap dekat 3 kali. Habis yang 3 kali tu, yang sujud yang pertama habis. Habis tu apa? Burn. Mana lagi besar? Tasawufnya besar lagi sunat hayat, kerana dia tidak boleh dicari ganti. Lepas habis. Ketika sami Allah liman hamidah, Allah, dia tak ada sebut pun Allahu akbar, Allahu akbar. Dia semua sekadar sebut takbiratul ihram je, Allahu akbar, sebab rukun. Yang lain dia senyap je. Sebelum salam dia pun Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Apa ni? Sebelum salam, sebab aku nak cover balik, nak ganti balik, tak jadi. Tak boleh. Sebab tadi aku tinggal semua tu. Jadi Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni, dia tahiyat sebelum salam ni. Lepas tu rakaat kedua pula Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak jadi. Tak dapat. Habis tu habis. Tapi kalau tak buat kunut, walaupun sengaja tak buat kunut, tetap juga boleh tampal. Sengaja, ya bukan yang terlupa, sengaja tinggal tahiyat awal. Lepas tu sebelum salam tu sunat juga tampung. Maknanya sunat abaat ni boleh cover lagi, boleh ganti. Patah tumbuh hilang berganti. Tapi sunat hayat tinggal tak boleh ganti sampai bila-bila. Mana lagi besar? Tasawuf dia lain macam ni, kau lain sikit tasawuf ni. Jadi 500 sunat-sunat hayat tadi, siapa belajar, dia mungkin tak boleh buat 500, buat 100 pun jadilah. Kita buat apa? Sendiri mau ingat lah. Dah cukup kot? Maka boleh sikit lagi. Maka rukunnya sembahyang tu lah. Itu 13 perkara. Kita akan masukkan datang lah 13 perkara ni. Sebelum saya masuk tu, kita bahas sikit lah. 13 perkara ni sekadar disebut 13 secara yang masyhurnya, rukun sembahyang 13 secara yang masyhurnya. Dan ada kitab lain dia kata rukun 17, ada kitab lain kata rukun 14, ada kitab lain kata rukun 18. Rukun sembahyang. Tapi yang masyhur 13. Kenapa yang masyhur 13? Rukun yang kita tahu, yang kita dah kira 13, dan dia masukkan rukuk serta tumakninah. Itu satu. I'tidal serta tumakninah. Sujud serta tumakninah, duduk di antara dua sujud serta tumakninah. Jadi semua sekali 13. Kalau keluarkan yang serta-serta tadi tu, jadi 17. Rukuk, rukun.
Tamakninah ketika rukuk. Rukun yang next, yang lain. Ini dah tambah satu dah. Tadi 13 jadi 14 dah. I'tidal rukun. Tamakninah ketika i'tidal. Satu rukun yang asing. Tadi dah 14, 15 dah. Sujud adalah rukun. Rukun seterusnya, tamakninah ketika sujud. Dah jadi 16 dah. Duduk di antara sujud adalah rukun. Tamakninah di dalam sujud, tamakninah di dalam duduk di antara dua sujud adalah rukun. Jadi semua jadi tambah 4 lagi lah. Dia keluarkan tamakninah tu. Jadilah 17. Habis yang kata 14 dengan 18 ni apa cerita? Ada satu rukun dalam kitab Fathul Qarib dengan kita iqna'. Tapi dia bukan pendapat yang muktamad lah. Iaitu satu lagi rukun, iaitu niat keluar sembahyang. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, niat keluar sembahyang sunat. Pendapat yang muktamad sunat. Tapi ada ulama yang mengatakan niat keluar daripada sembahyang wajib. Iaitu assalamualaikum niat keluar. Niat keluar sembahyang. Macam mana niat Allahu Akbar nak masuk sembahyang, macam tu juga niat assalamualaikum. Macam tu kot. Sebab Allahu Akbar berkerut. Kalau Allahu Akbar tak berkerut, salam pun tak berkerut jugalah. Dia Allahu Akbar kan berkerut. Allahu Akbar, okey? Tak apa, tak ada masalah. Nak masuk niat, kita akan bahas bab niat tu nanti. Next. Jadi masa nak bagi salam, nak keluar sembahyang, sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu lah. Tu ada Allahu Akbar. Akbar tak ada berkerut. Sebab dia Allah kat situ je niat dia. Dia nak keluar kat mana? Kat mim tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kot? Ya, kot. Okey, saja je. Jadi niat tu adalah wajib. Tanpa niat batas sembahyang dia. Itu bukan pendapat muktamad lah. Kerana tu dalam beberapa kitab dia kata wajib juga. Yang mana yang 17 tadi jadi 18. Kalau yang 13 jadi 14. Cuma tok guru kita tok guru kita yang di Nusantara ni tak bagi niat. Jangan niat. Kalau boleh tak payah amal yang tu. Sunat memang sunat. Sunat amal. Yang kata wajib lah, yang kata sunat. Ya, tapi jangan amal juga. Tok guru tak bagi. Dia tahu anak-anak murid dia tahu orang Nusantara ni macam mana. Sebab apa? Bimbang takut belum mim dah keluar sembahyang. As-salah, aku niat keluar sembahyang, batal sembahyang dia. Dia kena niat mim sebab assalamualaikum mim tu yang keluar, yang habis sembahyang. Warahmatullah tu sunat. Dia nak masuk pun punyalah susah. Tiba-tiba nak keluar. Jadi as-salah dah keluar niat keluar sembahyang dah, habis sembahyang dia. Jadi tak payah amal. Sekadar nak bagi tahu je. Tak digalakkan beramal. Macam mana pun bilangan 13 ke 17 ke 18 ke yang duk bilang tu kan. Niat berdiri, qiyam berdiri, duduk apa ni Fatihah, rukuk, intidal, itu budak tadika je belajar. Mubtadi. Budak tadika, sibyan. Budak tadika je yang belajar apa? 13. Pertama, niat. Berdiri. Tanya pula, berdiri dulu ke niat dulu? Dah jam, tu budak tadika je. Habis takbiratul ihram. Berdiri dulu ke takbiratul ihram dulu? Kejap. Ke niat dulu? Sudah. Benda macam simple aja. Setakat mengira budak tadika. Yang kita nak belajar nanti bukan yang tu. Rukun di dalam rukun. Takbiratul ihram adalah rukun sembahyang. Apakah dia rukun takbiratul ihram? Rukun takbiratul ihram. Susah nak faham? Okey, senang. Fatihah adalah rukun sembahyang. Apakah rukun Fatihah? Tu yang kita nak belajar. Setengah kita tulis syarat sah Fatihah. Setengah kita tulis rukun Fatihah. Sujud adalah rukun sembahyang. Yang kita nak belajar bukan sujud tu. Itu budak tadika. Kita nak belajar apakah rukun sujud. Rukun sujud. Rukun rukuk. Rukun i'tidal. Rukun tahiyat. Siapa pernah belajar rukun tahiyat? Siapa pernah belajar rukun tahiyat? Tahiyat akhir. Tahiyat ada rukun. Yang baca at-tahiyatul mubarakatus salah. Bukan. Dah salah dah. Bila disebut at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu wajib baca. Kalau tidak tak sah sembahyang. Dah salah dah. Dah salah dah. Apa pula? Itu bukan rukun dah. Habis tu kalau tak baca, bukan semua dah. Itu campur yang sunat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, campur sunat dengan wajib. Ya. Mana yang sunat, mana yang wajib? Tunggu. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu sebab dah sejam dah. Sejam dah. Memang nampak lebih, tapi lebih sebab ada orang cakap tadi lama sikit kat situ, tu yang dia lebih sikit. Kita tudahi dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.